Terima kasih, Tuan Ketua. Saya melalukan bagaimana orang undang-undang yang melihat perkara yang telah lama tidak dipinda sejak awal 58, tahun 58 sampai sekarang, 66 tahun. Kerana bidang itu telah berkembang. Ya. Bukan hanya kerana kita nak tambah denda daripada 500 kepada 100,000, ya, itu pun satu hal lah. Kerana tugas berbeza, ya, dan dalam masa yang sama bidang ukur tanah ini, bidang ukur lah, ya, survey ini sudah terbuka luas, termasuk geometrics. Dulu kita kira ukur tanah saja. Sekarang ni kita dah ada macam-macam ukur, ya, geodetic survey, photogrammetry, cartography, geospatial database dan sebagainya, remote sensing, ya, yang kita biasa dengar. Jadi kepakaran itu bukan ada kepada juruukur tanah saja. Dan oleh kerana kemajuan 66 tahun ini, banyak institusi pengajian tinggi menawarkan kursus-kursus survey ini yang berbeza. Dan oleh kerana ruang kerja itu banyak, ramai yang ambil kursus-kursus ini untuk menjadi profesional yang khusus. Jadi mereka selama ini telah mendapat pekerjaan-pekerjaan, ya, termasuk geometric surveys, ya. Walau kerana mereka bukan land surveyor, jadi mereka tidak boleh sukat tanah hak milik ini. Tiba-tiba didefinisikan bahawa hanya land surveyors ini boleh melakukan geometric surveys. Ya. Macam mana? Yang ada tadi disebut 800 atau 900 orang, ya. Semuanya sekarang ini mereka duduk di bawah suatu body yang khusus, ya, macam satu persatuan, Institution of Geospatial and Remote Sensing Malaysia, ya. Bagaimana mereka nak bekerja? Apa peluang mereka? Ya. Jadi kalau ada dua undang-undang yang berbeza membenarkan mereka buat kerja, okey. Jadi dalam saya setuju kita nak menambah ruang untuk profesional kita, meningkatkan keupayaan mereka, nama mereka dah ada gelaran, ya, macam disebutkan dalam undang-undang ni. Tetapi dalam masa yang sama ada orang hilang pekerjaan. Kita buat undang-undang ni untuk membantu rakyat kita, untuk memulihkan atau menambah lagi. Bukannya menambah bagi satu kumpulan, menghadkan kepada satu kumpulan. Jadi apa langkah kerajaan? Tadi dikatakan mereka yang bukan land surveyor ini, yang membuat survey ini boleh mendaftar, ya, dalam masa 6 bulan selepas undang-undang ini dikuatkuasakan untuk mendapat lesen. Mana boleh? Mereka bukan land surveyor. Kerana syarat untuk menjadi mereka yang berdaftar ini cukup ketat dengan pengalaman, kerana mereka tidak ada pengalaman land surveyor. Macam mana kita nak masuk dikelompokkan sama dengan land surveyor, ya? Jadi ini sudah menganiaya, ya, periuk nasi sebahagian daripada profesional kita. Dan bila dilihat bahawa peluang untuk berkembang dalam bidang ini sudah tidak ada, maka kursus-kursus, ya, surveys yang berkaitan dengan geometrics ini tentulah tidak menarik lagi. Jadi saya meminta menteri, saya minta kerajaan untuk menimbang sungguh-sungguh, ya, untuk tidak menghalang, ya, dan tidak memberikan satu definisi yang begitu rigid bahawa nothing in the act shall affect the right of any person not being a licensed land surveyor to undertake surveys other than the title surveys and geometric survey. Ia sudah limitkan, ya, kepada kumpulan tertentu, yang lain akan susah. Dan seandainya kerajaan bersedia, misalnya dalam tempoh 6 bulan selepas pelaksanaan ini, semua yang memohon untuk dapat lesen, untuk dibenarkan, dipanggil juga sebagai surveyors ini, diberikan kelulusan secara automatik. Jangan dikenakan syarat, kena kursus lagi, kena masuk, kena cari diploma pula, ya. Kerana mereka ini sudah bekerja, ya. Mana boleh nak bekerja kemudian berhenti untuk belajar, sambung belajar lagi, mana nak cari makan. Jadi saya rasa untuk demi keadilan, pertimbangkanlah sungguh-sungguh, ya, supaya tidak ada sebarang bentuk penganiayaan kepada satu jumlah profesional kita, ya, yang sudah begitu established, ya, di dalam bidang survey ini.
kerana kita masih ingat ya, remote sensing punya pakar katanya, dia bukan land surveyor, telah mendapat kedudukan yang baik dalam semasa kita untuk meneroka ya tempat-tempat yang ada petroleum di dalam laut kita. Mereka peranan yang besar ya, dan juga mencari apa-apa benda di dasar laut. Jadi kesimpulannya, Tuan Ketua, saya mengharapkan dilihat semula ya undang-undang ini ya, dan kalau seumpamanya kita tidak dapat berundur daripada apa yang telah dicadangkan, pertimbangkan supaya mereka di dalam tempoh permulaan 6 bulan ini diberikan pengiktirafan dan juga lesen secara automatik ataupun dipermudahkan urusannya dan tidak dipersusahkan. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang Juruukur Tanah Berlesen 1958. Seperti yang kita tahu, akta ini sudah wujud sejak tahun 1958 dan dikatakan di dalam bahasa Inggris sahaja. Jadi justru itu, adakah kerajaan bercadang untuk terjemahkan undang-undang ini ke dalam bahasa Malaysia? Kerana kita di dalam negara ini menggunakan bahasa Malaysia. Dan bilakah perkara itu akan dilaksanakan? Yang keduanya, undang-undang ini akan lebih kepada memberi